Ada sebut? Ha? Ha? Bab makan. Bab makan dia. Bab tamu. Bab tamu dan makan. Okey. Bab makan bagus tau. Kita tengok ya. Kita kalau baca bab makan Rasulullah, kitab Sirrus Salikin kita tukil pada Imam Ghazali. Kalau makan, Nabi tak pernah makan dalam piring. Nabi makan mesti dalam talam. Sebab Nabi tak pernah makan dewean. Nabi kalau makan mesti berjemaah. Dan kalau ada lauk-lauk yang lauk-lauk 2-3, taruh sekali. Dan kalau alim orang-orang salih menjadi amalan mereka, Imam Ghazali. Kalau taruh lauknya biar banyak-banyak, biar sengaja biar baki. Sama ada dimakan oleh tuan rumah ataupun dikasih bawa balik orang. Tu nasi apa tu? Kalau taruhnya banyak-banyak, lauknya taruh sekali, si ambeng ya. Ini kan budaya kita itu sunnah. Kalau nak cuci tangan, makan, sunat cuci tangan. Ya, sunat cuci tangan. Cuci tangan tu yang afdal ialah siapkan mangkok, ditaruh air untuk apa tu namanya? Kobokan. Allah, semua tu kita ingatkan budaya kita itu sunnah rupanya ya. Itu sunnah ya. Itu sunnah. Beri orang makan semua tu. Oh, sunnah. Ha? Kalau kita hari raya ada bertemu, saling minta doa, berhimpun, minta Allah Taala kabul Ramadan kita, berhimpun, saling kumpul tempat rumah orang-orang tertentu, kumpul begitu. Itu namanya apa kalau kita? Baraan. Kita kan budaya kita ya, sunnah ya sebetulnya ya. Sunnah semua tu tata caranya kita semua tu namanya sunnah. Sunnah ya. Sunnah kita tengok dalam bab-bab makan semua nanti kita tengok kalau mendaya orang-orang macam mana. Kalau makan, kalau kita makan, jemput sila makan. Yang tua makan dulu. Dan kalau kita dah tengah makan, nak macam mana pun tengok kanan, tengok kiri. Mentang-mentang kita nak orang semua dah habis, kita masih pergi. Jangan. Kau makan cepatkan sikit. Kau tengok orang yang dah habis, kau cepatkan sikit. Kalau jangan sambil bual, sambil apa semua. Orang dah stop, kau makan. Jangan. Dan jangan pulaknya, kita orang tengah makan, kita pula terus stop. Kalau kita makan sikit pun, kita makannya lagi sikitkan. Sikitkan. Biar orang habis, kita pun boleh habis. Kalau tidak pun, makanlah sikit sayur ke apa, biar sama-sama dengan orang. Ketika kita dah stop, orang pun cepat-cepat stop. Biar sama begitu. Orang semua dah habis, kok kita saja masih makan. Jadi orang tengok, jangan kita paling last makan. Tak bagus adabnya tu. Tak bagus semua tu. Nanti kita akan tengok semua ajaran itu nama table manners Rasulullah. Orang-orang macam-macam budaya ada table manners. Itu semua tu berdasarkan macam-macam budaya mereka lah. Tetapi apa yang tunjukkan Rasulullah, dasarnya ialah apa? Taqwa Allah. Dasarnya syukur nikmat. Dasarnya ukhuwah. Dasarnya kebersihan. Dasarnya kesihatan. Semua tu baik jenis makan, jenis hidangan, jenis cara makan. Semuanya tu adalah dasarnya zuhud. Dasarnya tawaduk. Dasarnya ikhlas. Dalam jemput orang ke apa semua. Tidak ada dasarnya bangga dan begitu. Setengah bangsa pakai sudu garpu. Kita pun tak tahu pakainya. Aku pun heran. Ada sudu yang mungkum. Ada sudu yang tak mungkum. Ada garpu cucuk daging. Ada garpu cucuk mata. Macam mana nak pakai? Ada pisau. Garpu cucuk mata tu yang dua tu lah. Cucuk mata lah. Kita tak pandai pakai. Garpu biasa aku tahu juga. Ini aku ada ini agak cucuk mata. Kalau tak makan gaduh agaknya Allah. Kita tak pandai pakai. Sudahlah, terima kasih. Tak payah bilang minta maaf ya. Saya pakai tangan. Tak payah. Ini Rasulullah punya. Terus ambil air sikit, kau bawa sikit, dah makan bismillah. Dengan steady. Kalau kau masuk majlis-majlis besar begini, dengan steady, tak payah rasa aku kayak orang kampung. Lah, ini Rasulullah punya. Rasulullah punya. Pedulikan ambil gitu, minta panggil lagi kalau majlis-majlis besar, mesti ada dia punya waiter, dia punya apa semua. Dia kena layan. Ambilkan air mangkuk sikit. Dia ambilkan. Kita pun kau bawa makan. Tak payah bilang minta maaf ya, saya pakai tangan ya. Mereka kena minta maaf. Kalau dia orang Islam, mereka kena minta maaf. Kenapa tak ikut sunnah Nabi? Sepatutnya. Maka kita kalau gitu, jangan. Kita tak pandai pakai gitu semua. Terpelanting ada sedikit. Sudah, jangan. Ikut sunnah Nabi itu paling baik. Sunnah, maka adab-adab makan itu paling baik. Rasulullah tunjukkan. Tidak ada dasarnya sombong, angkuh, tunjuk style, rakus. Tak ada. Bukan begitu ya. Baik, pelajaran yang ke-27 ya. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, banyakkan olehmu bekalmu dengan berbuat ibadat kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami ibadat padamu ya Allah, dengan ibadat yang diterima olehmu ya Allah, dengan dapat istiqamah dalam melaksanakan ibadat pula ya Allah. Kerana bahawasanya jalan ke syurga itu amat jauh ya, payah jauh. Dan teguhkan olehmu akan perahumu, yakni imanmu.
Kerana bahawasanya laut itu amat dalam dan ombaknya itu amat besar dan anginnya itu amat deras, amat keras, dan ringankan olehmu akan tungganganmu, maka gunung itu amat tinggi, yakni bahawasanya titian siratul mustaqim itu amat seni halus, dan khaliskan, iaitu ikhlaskan olehmu akan ilmumu, dan bahawasanya yang menerima itu amat melihat. Maka segala keinginanmu itu di dalam syurga jua, dan kemegahanmu itu di dalam akhirat jua, dan pada kehadapanmu itu beberapa bidadari yang indah-indah. Subhanallah. Bersihkan amal, ikhlaskan amal, susah payah. Tapi hidup aku sempit, hidup aku susah. Jangan bimbang, yang nama mukmin memang senangnya tu akhirat, bukan dunia. Dunia memang tak ada senang bagi orang mukmin. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Memang adatnya orang mukmin tu susah dalam dunia. Kalau engkau senang-senang saja, seram-seram juga. Sebab apa? Dunia adalah syurga bagi orang kafir. Kau kok dah kaya dalam syurga? Siapa yang sekarang dah dapat syurga? Orang mukmin apa orang kafir? Orang kafir. Kok engkau dapat macam syurga? Kau hati-hati. Sekarang gaya kau dah macam siapa? Hati-hati. Kalau bilang, habis aku susah, aku sempit, aku payah, aku gini. Memang dalam dunia kok. Dunia memang gitu tempatnya. Kelihatanmu hanya dalam syurga. Seronokmu hanya dalam syurga. Nakmu tercapai semua memang dalam syurga. Dunia memang semua dalam penjara kok. Ya tak dapat. Jadi kalau orang mukmin dapat rasa kepenjaraan dalam dunia, itu bermakna mukmin lah tu. Kalau tak ada rasa kepenjaraan dalam dunia, seram-seram sikit. Seram-seram sikit. Seram-seram sikit. Bukan kita bilang itu kafir lah tu. Tidaklah. Seram-seram sikit. Kenapanya? Adatnya yang dapat kesyurgaan dalam dunia ialah siapa? Orang DA. Orang tidak beriman. Kau kok sama gaya dengan dia? Kita tak bilang itu kafir lah tu. Cuma seram-seram sedikit. Kalau segala hajatmu sampai, hidupmu mewah semua tu, sedangkan dah disebut tu. Yang nama mukmin, habis hajat aku, kesenangan aku. Ya bukan dunia, memang akhirat nanti. Dunia memang belum ada apa-apa. Usaha untuk akhirat. Mohon untuk akhirat. Syurga, neraka, ketetapan Allah bukan boleh diusahakan oleh kita, tapi boleh dimintakan oleh kita, boleh dijagakan oleh kita. Boleh dilindungkan neraka itu oleh kita. Keputusan di tangan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil terhadap hamba-hambanya. Ya, baik. Akhirat ya, berhadapanmu ada beberapa bidadari yang indah-indah. Ini sebab tu syurga tu pelik ya. Dalam syurga ramai laki-laki ke ramai perempuan? Laki-laki ya. Perempuan kurang. Mana semua yang lakinya dalam neraka? Ramai perempuan dalam neraka. Ramai perempuan dalam neraka kecuali isteri-isteri kita, anak-anak kita, menantu kita, sepupu kita, mak kita, akak kita, apa semua tu, dan jemaah-jemaah kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, janganlah mereka di kalangan orang-orang perempuan ahli neraka, ya Allah. Tuhan Maha Kabul, Tuhan Maha Mampu, ya Allah, kami mohon. Janganlah satu daripada orang-orang perempuan kami, bibi-bibi kami, ya Allah, ponaan kami, ya Allah, sepupu-sepupu kami, semua yang kami kasihi, ya Allah. Janganlah mereka termasuk dalam orang yang Nabi nampak lebih meramai menghuni api neraka, ya Allah. Lindung, ya Allah, lindung, ya Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dah perempuan aja boleh masuk syurga. Janganlah laki-laki pula yang bikin PL di neraka. Sayang. Baik. Laki-laki kurang banding dengan perempuan. Laki-laki dalam syurga lebih ramai laki-laki. Tapi macam mana ya? Kalau dah lebih ramai laki-laki tu macam mana? Bujanganlah banyak habis. Orang perempuan banyak yang jadi bujangan. Tunggu nanti lakinya mati boleh. Kalau dunia boleh aku tunggu mati, tunggu bercerai. Apa kat sana nak tunggu cerai apa? Nak tunggu mati, tak ada mati, tak ada cerai. Macam mana? Dalam syurga lebih ramai laki-laki. Namun bagi setiap laki-laki bininya ratusan kalau tak ribuan. Paling kecil punya orang tu saya semak kitabnya berapa. Isteri daripada perempuan dunia. Bukan loro wai. Tetapi tak tahu berapa banyak. Berapa banyak tak tahu isteri daripada perempuan dunia. Jenis manusia. Sekian ratus bilangannya. Ini paling kecil. Isteri daripada perempuan dunia bertahap perawan. Sekian ratus. Isteri daripada perempuan dunia bertahap rondo. Janda. Sekian ratus. Isteri daripada bidadari. Sekian ratus. Kalau gitu satu laki-laki dapat paling tidaklah. Itu paling kecil ya. Ratusan perempuan. Kalau gitu ya banyak perempuan. Lah banyak laki-laki. Tapi macam mana? Sebab tu nisbahnya pun nisbah jannah.
Kau tak boleh begitu. Di negeri Malaysia, nisbahnya lelaki sekian, perempuan sekian. Maka kau pergi pasar pun kau nampak sekian bilangannya. Sekian lelaki, sekian perempuan. Kau pergi Johor pun begitu. Kau pergi Pahang pun begitu. Kau pergi Terengganu pun begitu. Umpamanya lah ya. Di jannah, nisbahnya lebih laki-laki daripada perempuan. Tapi kalau kau tengok, setiap laki-laki ada ratusan perempuan. Macam mana? Itu namanya jannah. Sebab itu pelik. Nisbahnya pun bukan macam nisbah kita. Tak boleh dimatematikkan. Tak boleh dimatematikkan. Dia punya formula pun tak ada cikgu boleh tahu. Cuba cikgu matematik sini. Cuba kira. Kalau dah nisbahnya laki-laki ramai pada perempuan, jadi banyak laki-laki ke banyak perempuan? Banyak laki-laki. Betul banyak laki-laki. Tapi setiap laki-laki ada beberapa ratus perempuan. Jadi banyak laki-laki ke banyak perempuan? Tetap banyak laki-laki. Tapi perempuan tu semua, nisbahnya pun kau tak boleh pakai macam nisbah dunia. Sebab tu namanya jannah. Itu namanya jannah. Ya. Dan setiap laki-laki, setiap bidadari itu ada yang kita manusia diciptakan daripada tanah ya. Bertanah. Yang dari tanah gitu saja kau dah gila-gilakan. Yang dari tanah saja tu pun kau dah idam-idamkan, kau kasih title Miss World, Miss Universe, Miss Universe, Miss World, Miss Youth. Semuanya kau dah kasih titlenya begitu ya. Allah, semua. Baru itu mesti buat dari tanah tau. Kalau yang buat daripada mutiara, yang dibuat daripada permata, bidadari pada permata buatannya tu. Oh, subhanallah. Bini kita paling cantik. Bini kita paling cantik. Apabila seorang laki-laki mendatangi pasangannya di syurga, sekali proses bersatunya tu berapa lama? Satu kali ikut panjang usianya di dunia. Kalau pakcik tu umur 70 lebih, bermaknanya sekali dia dengan isteri pasangan di sana, paling tidak 75 tahun. Kalau yang muda. Kalau yang meninggal umur 38, dia sekali dengan isteri dia 38 tahun. Begitu ya. Sekali satu prosesnya. Kalau kau tengok orang tua-tua, kau fahamlah macam mana nanti mereka ke akhirat. Wah, Pak Haji ni jalannya tergoyang-goyang. Ke akhirat kau tengok nanti macam mana. Allah, begitu ya. Allah. Begitu. Itu bidadari. Cuma kalau kita nak bilang, ini kita cerita bidadari, kita sama-sama orang lanang boleh. Jangan kasih dengar orang perempuan. Nanti dia kiri hati. Khususnya kalau balik dengan bini, kau jangan cerita. Tadi ustaz bilang, bidadari gini tak gini. Dia menyampah. Alah, muka awak macam masuk surga ke? Didoakan begitu. Allah, jangan ya. Yang ada lagi, kalau kita masuklah surga, saya tak payah dengan awak. Awak dah ada bidadari apa semua. Habis awak tak masuk surga, tak surga pun tak apa. Boleh batal syahadat cakap begitu. Kena tengok, disangkingkan jealousnya, ialah pasal dia sayang. Sebab tu kau nak cerita bidadari, jangan dapat cerita perempuan ini. Ini kita cakap laki-laki. Dia cuma terdengar. Begitu ya. Begitu ya. Tapi itu cerita bidadari. Cerita bidadari jannah. Bidadari jannah. Ya. Allah. Hidupan dalam syurga. Hidupan dalam syurga. Ya. Kalau balik rumah nak cerita bidadari dengan bini, pelan-pelan. Baca bab apa tadi bang? Bab syurga. Ya, apa ada dalam syurga bang? Macam-macam. Ada nikmat itu, nikmat ni, sebut macam-macam aja sudahlah. Apa kau sebut? Kalau sebut bidadari pun sepintas selalu ajalah. Jangan dia cantik tau, dia gini tau, dia gitu tau. Dia tak suka. Dia tak suka. Nanti dia doakan kau tak masuk syurga. Allah. Kat sana tempatnya. Tapi perempuan dapat nikmat apa ya? Perempuan dapat nikmat apa? Perempuan dapat nikmat bidadara? Tak ada. Laki-laki gitu pasangan, perempuan dapat nikmat apa? Allah tu maha adil. Orang ini seleranya gini, makhluk ini seleranya gini, makhluk selera. Kambing kau kasih makan daging, ia tak doyan. Kau kasih makan rumput, bukan main punya doyan. Rimau kau kasih makan rumput. Rimau ni rumput, dia tak doyan, dia suka daging. Sebab itu jadi di sana ya, yang didoyankan oleh wang lanang wedok, maka dikasih banyak perempuan. Wedok tak doyan banyak lanang, aib. Maka dikasih nikmat yang lain yang setara sama happy. Contoh, kita sama-sama manusia. Tadi kambing dengan rimau. Sama-sama manusia. Kita laki-laki, dia perempuan. Pemenang Johan sepak takraw kampung kita, pasukannya setiap orang dikasih hadiah baju kebaya, gelang. Agak-agak lelaki suka dah ke? Baju kebaya, gelang. Dia tak suka. Dia kasih t-shirt aja dia dah happy. Itu bukan selera dia, maka dia tak minat. Cuba orang perempuan, pemenang Johan masak, dikasih baju yang cantik, kain organza, gelang. Dia punya suka.
Pemenang Johan Masak wanita. Dia kasih motosikal racing. Apa kok motosikal racing? Cuba kalau laki-laki suka, tu seleranya sana. Jadi laki-laki seleranya lain, perempuan nikmatnya lain. Sama-sama tak kurang. Sama-sama tak kurang. Sama-sama cukup. Tapi dia kategori lain, dia ni kategori lain. Begitu ya. Jadi itu dalam syurga. Dalam syurga. Nanti mudah-mudahanlah. Syurga neraka bila kita bilang petang ini saja. Petang ini semua kita dah nampak itu semua. Kita tahanlah sikit, setengah hari saja kesengsaraan kita. Nanti kita mudah-mudahan dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan berkat Rasulullah, dapatlah masuk syurga yang disebut-sebutkan itu. Hai anak Adam, jadikan olehmu akan dirimu hamba bagiku, supaya adalah aku itu Tuhan bagimu. Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai hamba, wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati wadkhuli ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, jadi hamba biar aku jadi Tuhan kepadamu. Kalau Tuhan itu sifatnya pengasih, penyayang, menjaga, memelihara, memberi makan, memberi minum. Kau tak menghambakan diri kepada Tuhan, Tuhan tidak mengasihi kita. Tak beri kita kesedapan. Allah. Dan hampirkan olehmu akan dirimu kepadaku dengan menghinakan dunia dan mengasihi segala kebajikan. Maka bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada mensia-siakan akan pahala orang yang buat kebajikan, dan tiada mensia-siakan akan segala amal orang yang berbuat amal. Ya, setiap apa pun ya, apa amal nak buat dia, sekecil-kecilnya pun jangan tinggal. Apa dosa nak tinggal, sekecil-kecilnya pun jangan tinggal. Segala amal. Kita tak tahu ya, di situ ada rahsia, dua rahsia. Satu amal jahat, satu amal buruk. Satu amal baik. Yang amal baik ya, tak tahu-tahu. Dan antara begitu banyak amal yang kita buatlah, konon banyaklah. Tak tahu yang mana satu saja. Yang lantaran dia, yang banyak ni semua diterima oleh Allah. Jangan tinggalkan. Rupanya yang kecil tu yang kau tinggalkan tu switchnya rupanya. Switch besar ke lampu besar? Lampu besar. Lampu besar ke ruang besar? Ruang besar. Lampu yang begini boleh terangi satu ruang. Ruang ni terterang dengan lampu. Lampu ternyala dengan switch yang kecil. Begitulah satu amalan kita. Kalau terpetik yang bagus, baguslah. Begitulah juga dosa kita. Dosa kita. Terpetik satu switch yang buat Allah Ta'ala murka, buat segala dosa-dosa yang lain Allah Ta'ala tak ampunkan, pahala Allah Ta'ala tak berikan. Begitu, itu rahsia Allah Ta'ala. Siapa berbual, jangan cakap. Pengakuliah. Amalan kita tak tahu yang mana yang kecil yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah ulama dah meninggal dunia. Apa Allah Ta'ala buat padamu? Apa Allah Ta'ala buat padamu? Orang jumpa dia lepas matinya. Allah ampunkan dosa aku. Sekarang ini dah tak ada. Amal dah tak ada. Hanya ini yang rupanya yang diterima hanya setakat beberapa rakaat aku bangun malam. Dengan itu saja membuat segala amalan lain terima. Itu menjadi yang paling outstandingnya. Itu menjadi markah utamanya. Nasib baik ada dia bangun malam. Kalau tak ada bangun malam. Imam Ghazali begitu besar. Semua kita ini semua ni sumber daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali begitu besar dengan Ihya Ulumuddinnya, dengan berbagai-bagai kitab susunannya, dengan ilmunya, Allah dengan fiqahnya, semua tu Imam Ghazali. Ditanya orang lepas mati, apa Allah buat padamu? Allah ampun dosaku. Lantaran amalan yang mana satu? Ihya Ulumuddin ke? Minhajul Abidin ke? Lantaran satu hari dia tengah nak nulis pakai dakwat celup, ada lalat tengah minum dakwat. Maka dia biar dulu, dia tunggu dulu. Kalau dia angkat nanti lalatnya terbang. Kesian dia tengah haus. Tunggu hamba Allah, makhluk Allah. Lalat tu habis minum, lalat dah puas, lalat terbang. Baru dia angkat pennya. Dia belas ihsan pada hamba Allah, pada makhluk Allah yang kecil, yang sedang minum. Lalat ada manfaat tak? Kan pada kita macam tak ada manfaat. Rupanya ada manfaat rupanya. Untuk masukkan kita jannah rupanya. Lalat jangan kata bang, apa manfaat lalat dia? Kau pandai-pandai dengan dia, kau masuk jannah. Begitu ya. Allah. Babi, apa manfaat babi? Apa manfaat babi?
Boleh buat sop? Tak boleh. Kulitnya boleh pakai untuk tali pinggang? Tak boleh. Paling tidak kau renung dia, wahai babi, kau dengan aku tak lebih mulia pada engkau. Paling tidak kau renung babi, wahai babi, kau confirm tak masuk neraka. Babi tak ada masuk neraka tau, tak ada babi kena bakar. Kat dunia orang bakar lah, dia masak makan dia. Cina bakar dia, bikin babi panggang. Paling tidak babi tu kau gunakan untuk kau tawaduk. Wahai babi, tak ada satu bangsa kau akan masuk neraka. Wahai babi, tak ada satu bangsa kau yang kufur. Babi kan mu'min, semua haiwan. Bangsa aku banyak yang kufur. Wahai babi, kau dah tentu tak masuk neraka, kau jadi tanah. Kau jadi tanah. Walaupun kau sondol orang punya kebun sekalipun, kau tak berdosa. Aku macam-macam, aku sondol dan aku akan diperhitungkan. Paling-paling tidak manfaat babi lah untuk kita gitu. Jangan babi tak ada manfaat. Ada manfaat buat kita, banding dia dengan diri kita dan kita nampak dia lebih selamat daripada kita. Semua begitu. Jadi Imam Ghazali, lalat. Kecil. Satu orang pula dah mati. Orang tanya, apa kau dapat sejak hari aku mati sampai hari ini? Dah berapa tahun tau? Dari hari itu ditanya malaikat sampai hari ini aku belum boleh jawab. Kau pernah satu hari pergi pekan, ini dia dah dapat jawab. Marrabbuka Allahu Rabbi wa man nabiyuka Muhammadun Nabi. Satu perkara masih sangkut lagi. Kau pergi pekan, kau nampak ada orang bawa araga, dalamnya itu ada banyak ranting-ranting. Macam lidi ke ranting itulah. Kau patahkan sikit, apa kau buat? Itu orang punya hak. Kau patahkan sikit. Kau pakai apa izin kau dapat patahkan orang punya ranting sikit, dan kau pakai untuk kegunaan apa? Jawab, aku pun tak ingat bila waktu tu dan aku ambil untuk korek gigi ke, ataupun aku ambil sekat patah gitu kemudian aku lambung ke, aku pun tak ingat. Sampai hari ni aku belum jawab. Sampai hari ni soal aku belum clear lagi, kubur aku belum dibukakan lagi. Makan belum diberi, minum belum diberi lagi. Dah setahun lebih meninggal. Kawan tanya, dah sampai hari ni aku ditanya, kau masih pergi pekan? Kalau masih tanya tu masih ada rahmat tau. Tak dapat jawab je pentung tau. Kau pergi pekan, kau nampak dalam raga ada orang bawa berapa ranting kayu, kau patahkan sikit untuk apa? Apa sebab? Siapa kasih kau izin? Katanya. Aku tak terjawab, aku tak ingat malaikat, aku tak tahu pun malaikat. Kau pernah pergi pekan, kau pernah nampak orang bawa raga, kau patahkan sikit, apa engkau buat? Kenapa engkau buat? Aku tak ingat. Tanya, itu juga diulang sejak hari mati aku sampai hari ini belum hilang-hilang. Allah, ranting saja. Ranting saja ya. Diambil patahkan, aku tak ingat. Kan kadang-kadang kita tangan kan gelitis kan. Nampak apa sikit? Patahkan inilah, bikin itulah. Orang punya kau tak boleh gelitis. Apa? Tak boleh. Tak boleh begitu ya. Itu saja. Itu kecil punya amalan. Kecil punya amalan. Boleh buatkan dia setahun lebih. Tak clear dia punya soal kubur. Tak boleh soal kubur. Allah. Hak orang. Hak orang. Sebab tu takut hak orang. Walau kecil, walau besar. Kalau kat dunia bolehlah. Kita buat ni claim fulan. Claim fulan. Fulan bayar, fulan bayar. Akhir yaumil akhir semua tuntut balik. Baik kau bayar sekarang ke bayar kemudian. Kat sana kau nak bayar apa? Kenapa kau sakit orang ramai kena bayarkan kau? Kenapa kereta kau rosak orang ramai kena bayarkan kau? Aku dah sign the agreement. Itu bukan sistem Allah Ta'ala. Kenapa kau begitu? Kan sekarang orang sakit ada kan ada insurans kan? Itu kenapa orang ramai bayarkan kan? Mereka redha ke? Kau dah jumpa mereka satu-satu, bang bayarkan saya punya bang ya. Oh mereka dah sign borang apa semua. Sistem tu bukan sistem Allah Ta'ala. Susah nak cakap lah. Hati-hati sangat. Hati-hati sangat. Tentang perkara-perkara yang bukan duit kita tapi kok kita dibayarkan. Banyak pula jumlahnya. Hati-hati. Jangan seronok sangat. Jangan seronok sangat. Semua tu ada hisabnya. Allah Ta'ala tak mensia-siakan amalan dia. Allah Ta'ala tak mensia-siakan amalan. Hatta apa? Kalau Tuhan kasih engkau ada anak mati, anak tu boleh tebus akhirat. Walau gugur sekalipun. Walau gugur baru 1-2 bulan sekalipun. Gugur, itu pun boleh tebus kita akhirat. Kata Rasulullah bilang kalau orang ada 3 anak mati, dia jadi penebus mak bapaknya daripada api neraka. Seorang sahabat takon ni Nabi, kalau loro ya Nabi, loro pun. Dua pun. Satu sahabat pula dia bilang agaknya kalau kita tanya satu pun Nabi akan bilang satu pun. Sebab orang mati anak ni dah terbakar hatinya. Tak akan terbakar lagi akhirat. Jadi kata sahabat satu bilang kalau aku tanya satu Nabi akan bilang ya juga. Tengok gaya Nabi jawab begitu gairah. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah kalau orang satu anak sekalipun.
Kalau tak ada anak ya Rasulullah, Siti Aisyah kan tak ada anak. Allah masa akhir ya. Kalau tak ada anak, Rasulullah bilang aku jadi anaknya. Maknanya aku main peranan untuk menebuskan dia. Allah, agama Islam tu Allah punya rahmat. Yang ada anak 2 3 ada ceritanya. Anak hidup ada ceritanya. Anak hidup doakan kita Rabbil fili wali walidayah ada ceritanya. Anak yang mati sesudah kita boleh doakan kita. Anak yang mati sebelum kita ada ceritanya. Anak yang gugur ada ceritanya. Yang tak ada anak pun ada dapat bahagianya. Subhanallah. Tu agama Islam. Untung orang masuk agama Islam ya. Untung orang masuk agama Islam. Iaitu apa, kita kalau jumpa orang putih masuk Islam di Hadramaut sana, banyak tau orang-orang putih. Dia kalau dah masuk Islam, malu kita. Berapa tahun dah jadi sungguh-sungguh lah. Berapa tahun dah cakap Arabnya fasih. Fasih sekali cakap Arabnya. Allah masuk saja sebab dia tahu kebenaran Islam. Kita, dia betul-betul masuk Islam. Kita kebetulan Islam. Dapat lahir dari Islam. Ya, Alhamdulillah lah. Syukur ya. Mereka betul-betul. Ya. Dia dah masuk Islam. Berubah. Dia cari tempat original yang seoriginal macam mana. Dia cari Hadramaut. Pindah. Kalau dari belakang kau yang kan orang Jawa lah sudah dengan kain pelekatnya, dengan baju Melayunya, dengan songkoknya, dengan syal. Pusing. Oh, orang putih. Nanti saya suka tanya orang putih. Kehidupan kamu dulu sebelum Islam. Aku tanyalah, jangan marah ya. Kan ada banyak, ada perempuan, ada minum, semua kan. Seronok tak ya? Tak seronok bohong. Bukan aku tanya sekarang ya kau bilang tak seronok. Dulu ketika kau lakukan, seronok tak? Ya seronok lah dulu. Nasib baik kau masuk Islam. Kau akan dapat mengalami keseronokan itu semua balik semula dengan banyak punya. Islam, nasib baik kau masuk Islam. Islam is the only religion that offer you lots of drinking and plenty of women. Betul tak? Hanya Islam saja yang menawarkan, masuk agama kami, boleh minum arak, boleh perempuan banyak. Ada agama lain? Hanya Islam saja. Dan itu benar. Agama lain kalau offer pun tak benar. Kan kau bacalah keluarga Quran. Kan dapat bidadari banyak, ratusan. Kan minum arak. Hanya Islam saja. Apa yang kau pernah rasa macam enak dulu, kau akan ulang rasa lagi dengan sangat enak dan tak berdosa pulanya. Sangat enak dan tak berdosa pulanya. Nasib baik kau masuk Islam. Kau akan dapat mengalami semula kenikmatan yang kau pernah rasa dahulu. Tapi itu bukan nikmat yang real punya kau akan rasa. Kalau kita kan setakat dengar orang banyak perempuan, orang banyak minum, kita tak pernah rasa macam mana kan. Mereka pernah rasa pada ketika tu enaklah rasanya. Baik tu dia minum, baik tu dia perempuan. Dia masuk Islam, dia berhenti. Kau yang memang akan dapat balik. Lagi besar punya lagi banyak, lagi enak lagi. Lagi banyak. Nasib baik kau masuk Islam. Kau panggil kawan-kawan kau yang suka minum, yang suka perempuan, kau suruh masuk Islam. Kau suka minum, kau suka perempuan, kau masuk Islam. Islam tawarkan macam-macam, banyak minum, banyak perempuan. Iya ke? Iya. Tapi bukan sekarang belum boleh. Akhirat nanti. Itu agama Islam. Syukur kita agama Islam ya. Wallahu alam bisawab. Insya-Allah sambung baca kita pada kesempatan akan datang. Semoga Allah Taala menjadikan kita hamba yang redha padanya atas segala tindak Allah pada diri kita. Amin Allahumma amin. Akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.